Qusud Ilmu Fikih oleh Al-Haji bin Abdul Ghani bin Haji Yahya, penggal yang ketiga. Masih lagi bab faraid, tapi nak habislah lagi 2 bab ni. Pada muka surat 21. Al-Wadi'ah. Wadi'ah itu maknanya pada lughah, pada bahasa. Wadi'ah pada bahasa tu maknanya apa? Meletakkan sesuatu barang pada orang yang bukan dia punya untuk disimpan atau dipelihara. Dan pada syarak, pada hukum Islam, maknanya akad tumpang barang yang menghendaki dipelihara. Sandarannya firman Tuhan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu. Ini baris ni tak ada jadi saya tak sambung dah, takut salah Suratun Nisa ayat 58. Artinya lebih kurang bahawasa Allah menyuruh kamu memulangkan balik barang-barang orang yang diamanahkan kepada tuan-tuan punyanya. Dan seperti hadis Addil amanata ila man manaka wala takhun man khanaka. Artinya lebih kurang, hendaklah engkau pulangkan amanah orang yang percayakan engkau, dan jangan engkau khianatkan orang yang khianatkan engkau. Orang khianat kita, jangan kita khianat balik, terus dendam. Oh, kau kemarin khianat aku kan. Ada ubi ada batas. Itu jangan dipakai. Jangan pakai yang tu Banyak-banyak peribahasa, ada peribahasa yang untuk belajar ajalah. Jangan diamalkan. Contohnya ada ubi ada batas. Kalau ada ubi ada balas, alhamdulillah lah. Ada hari aku balas, itu tak mau. Yang bagusnya ada ubi ada batas, ada budi ada balas. Bagus. Kalau ada ubi ada batas, ada hari aku balas, itu jangan. Baik. Jadilah wadi'ah itu amanah dalam tangan orang yang ditumpangkan. Hukumnya apa? Hukumnya sunat diterima bagi orang yang ada amanah, boleh menjaga dan menyimpannya. Sekiranya di situ ada orang lain juga yang boleh menyimpannya. Kalau tidak ada orang lain, jadi wajib pula ia menerimanya. Tersebut dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, menterjemahkan wadi'ah itu kepada berkirim. Pada pendapat saya itu tidak tepat. Jadi kata dalam Matla'ul Badrain berkirim, kata Haji Abdul Ghani, kurang tepat. Tetapi haram ia menerima jika ia tiada percayakan dirinya boleh menjaga. Kalau kita rasa kita ni tak boleh jaga, haramlah kita terima. Adalah rukun wadi'ah itu 4 perkara. Pertama, barang atau benda yang ditumpangkan disebut wadi'ah. Wadi'ah tu barangnya. Kedua, sirah, yakni lafaz. Ketiga, orang yang menumpangkan disebut maudi'. Dan keempat, orang yang menerima tumpangan disebut wadi'. Disyaratkan pada orang yang menumpangkan dan orang yang ditumpangkan sama macam syarat muwakkil dan wakil yang telah dinyatakan di babnya, iaitu kedua-duanya hendaklah daripada orang yang layak mengelola hartanya sendiri. Maka jika budak kecil atau seumpamanya menumpangkan sesuatu barang kepada seorang, nescaya wajib orang itu menggantinya jika berlaku kerosakan. Demikian juga sebaliknya, yakni tidak wajib atas budak mengganti jika yang menumpangkan itu orang yang sudah baligh. Baik. Jadi kena jaga-jaga. Jika budak kecil atau seumpamanya menumpangkan sesuatu, budak kecil itu ada barang, ditumpangkan sesuatu pada seseorang, nescaya wajib orang itu menggantinya jika berlaku kerosakan. Demikian juga sebaliknya. Yang ini tidak wajib atas budak mengganti jika yang menumpangkan itu orang yang sudah baligh. Kalau si A ada barang, dia tu budak kecil, ditumpangkan kepada si B, B orang besar.
rosak, B kena ganti. Tapi kalau B budak besar ni ada barang ditumpangkan kepada si A budak kecil. Budak itu kalau rosak tak wajib ganti. Bersuruh budak kecil. Baik, orang yang memegang tumpangan, yakni al-wadi', wajib menjaga tumpangan, yakni wadi'ah barang itu, dan menyimpan di tempat yang selamat. Bila dikatakan wadi'ah itu amanah, tidaklah wajib ia mengganti barang itu jika berlaku kerosakan atau kehilangan, melainkan dengan sebab ada kecuaian daripadanya, seperti dipindahkan dari satu tempat yang terkawal kepada tempat lain yang tiada selamat, atau diberikan kepada orang lain disuruh menyimpannya dengan tiada izin tuannya dan tiada uzur, atau enggan memulangkan balik bila tuannya sudah berkehendak dan sebagainya. Sekiranya berlaku perselisihan antara orang yang menumpangkan barang, yakni maudi', dan orang yang menerima tumpangan, yakni wadi', umpama berkata wadi', orang yang ada barang tu, barang itu sudah dipulang, dan berkata maudi' belum. Padahal saksi tidak ada, nescaya diterima cakap wadi' itu dengan sumpah. Awak kena bersumpah. Meskipun masa maudi' menumpangkan dahulu ada saksi, kerana ia sudah dipercayakan orang itu, berarti cakapnya diutamakan. Sekiranya wadi' mengatakan barang tumpangan itu binasa dengan tiada menyebutkan sebabnya, mana rosaklah, kenapa? Tak tahu. Atau menyebutkan sebab yang tersembunyi seperti dicuri orang, nescaya dibenarkan cakapnya itu dengan sumpah. Awak kena bersumpah. Dan jika ia menyebutkan sebabnya yang nyata seperti kebakaran, sedang kebakaran itu diketahui umum yang memang tidak boleh selamat barang seperti barang yang seperti itu, nescaya dibenarkan cakapnya dengan tak payah bersumpah. Mana bang saya terbakar kebakaran, tak payah bersumpah. Adapun jika boleh jadi selamat atau boleh jadi tak selamat, nescaya dibenarkan cakapnya dengan bersumpah. Dan jika tidak diketahui sebab yang nyata bagaimana dakwaannya, nescaya tidak diterima cakapnya melainkan dengan ada saksi. Jadi hati-hatilah. Itu simpan barang. Baik, masuk yang terakhir pada bab faraid ni, al-waqfu. Asal perkataan al-waqfu itu pada lughah maknanya pada bahasa berhenti dan menahan. Waqaf, orang Melayu sebut waqaf. Dan maknanya pada syarak iaitu menahan harta yang tertentu yang boleh diambil manfaatnya, kelebihannya, serta kekal zatnya. Tapi benda tu ada, terus kekal, tak dimusnahkan. Dan putus kuasanya untuk kebajikan kerana Allah. Maknanya dah tak hak milik individu, dah hak milik orang ramai untuk kebajikan. Wakaf ini hukumnya sunat dan pahalanya berpanjangan. Sandarannya sebelum ijtima' firman Tuhan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sadaqallahul azim. Suratu Ali Imran. Surah Alif Lam ni Ali Imran, jangan sebut Al Imran. Semua Al-Fatihah, Al-Baqarah, masuk Ali Imran jadi Al Imran, salah. Ali Imran. Ali tu maknanya keluarga, Ali Imran, keluarga Imran. Surah tu Ali Imran ayat 92. Artinya lebih kurang, kamu tidak akan mencapai kebajikan sehingga kamu belanjakan, yakni kerana kebajikan daripada apa barang yang kamu sayangi. Dan hadis Muslim, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya lebih kurang, apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya melainkan 3 perkara, yakni tidak putus. Pertama, sedekah yang mengalir, yakni berkekalan, maksudnya wakaf. Kedua, atau ilmu yang berguna. Ketiga, atau anak yang baik mendoakan baginya.
Ini yang berkekalan, tak putus. Jadi kita sediakanlah mana yang dapat. Baik. Wakaf ini hukumnya sunat dan pahalanya berpanjangan. Bukan pada masa hidup sahaja, malahan berjalan terus pahala atau ganjarannya selagi wakaf itu ada dan masih dihayati sehingga hari kiamat. Rukunnya 4 perkara. Ada rukun wakaf ni. Orang yang berwakaf, 1, disebut wakif. Kedua, benda atau barang yang diwakafkan disebut mauquf. Ketiga, orang atau pihak yang diwakafkan kepadanya disebut mauqufun alaih. Dan keempat, sirah, iaitu lafaz wakaf. Baik, 1 diterangkan rukun pertama, yakni wakif. Disyaratkan ia orang yang layak menderma dan dengan kehendaknya sendiri. Bukan dipaksa. Sekalipun ianya hamba muba'ad. Yang ini dalam tempoh gilirannya. Muba'ad tu apa? Itu hamba separuh merdeka, sebagaimana akan dinyatakan di bab memerdekakan hamba akhir kitab. Di sisi kaul yang muktamad, sah wakafnya mutlaqan. Dia daripada ba'dun separuh. Jadi muba'ad, hamba separuh. Dan sekalipun ia orang kafir, sah wakafnya. Saya nak wakafkan ni Al-Quran. Bukan Islam, tak boleh. Dia serahkan duit lah untuk belikan Al-Quran. Tak boleh. Orang bukan Islam, masuk Islam dulu. Boleh, sah wakafnya. Meskipun kerana membuat masjid. Atau masjid, kan? Kutip derma masjid dekat Pasar Malam. Ada ce ke alif ke? Ce apa Ustaz? Ce ya nun alif. Kenapa Ustaz tak sebut terus? Pasal takut sensitif benda tu kan. Kita duduk Malaysia. Jadi ce je lah, faham, tak faham tak apalah. Alif ya nun dal alif ya lah. Yang bukan Islam lah. Kalau yang Islam ada masalah. Yang bukan Islam. Ini apa? Ini buat masjid punya. Wah, dikeluarkan. Masuk. Tak boleh, jangan. Boleh. Jadi yang kutip derma kena tahu jugalah hukum. Tak boleh Ustaz, dia barangkali dia loteri ke. Janganlah. Kita tak tahu tak nampak dengan sebenar. Itu pun kalau loteri tu pun ada hukum lagi tu. Ya tak? Apa hukumnya Ustaz? Sepengetahuan saya yang saya belajar, itulah dalilnya saya lupa. Kitabnya tu kan nak kena cari. Apa dalil satu orang dia menang loteri? Ni cerita orang Islam lah contohnya kan. Orang Islam ada yang main loteri. Jadi dia menang loteri. Cara dia nak bersihkan duitnya tu, dia dah tahu benda tu haram, belajar agama dah. Tapi pergi juga main nombor ekor. Beli spot toto tu beli. Kat mana ada? Yang saya nampak Kulai ada spot toto. Pergi jalan tu kan. Baik, jadi dia beli, dapat menang 1 juta contohnya kan. Ustaz, saya loteri ni haram Ustaz? Ya haram. Tapi saya 1 juta Ustaz, dapat menang. Tapi ke dapat kita dapat haram. Kau menang haram, tak menang pun haram. Dosa besar. Ya tak ada tapi-tapinya. Tapi 1 juta ni Ustaz. tapi boleh tak saya nak bersihkan, jadi saya dermalah 100,000. Amboi 100,000 je. Kat masjid surau Ulu Tebrau contohnya. 100,000. Baki tu saya buatlah kan. Kira cuci Ustaz duit. Amboi, ni kitab mana pula awak baca? Dalam kitab ada Ustaz bukan ada tu. Nanti saya belum habis cakap lagi. Ada kalau orang duitnya duit haram. Contoh duit judi lah, nombor ekor contohnya. Jadi duit tersebut macam mana nak dibuat apa? Nak dibakar ke, nak ditanam ke, masuk laut ke apa? Dipakai memang haram. Digunakan memang haram. Tak kira lah buat pakaian ke, buat makanan ke, buat beli kereta ke, buat beli rumah ke, buat kahwin ke. Pendek kata semua sekali haram. Tapi macam mana nak saya nak taubat Ustaz, saya dah tak nak loteri. Bagus, dah menang 1 juta, taubat pula. Baguslah.
Ya tak? Mungkin ada kesedaran. Jadi macam mana? Susah tu nak dapat 1 juta taubat tu. 1 juta barangkali dibeli lagi. Jadi dapat 1 juta nak taubat. Jumpa ustaz. Dia macam mana ustaz? Dalam kitab ada. Oh ada ustaz, boleh bersih cuci ke? Bukan. Itu kitab mana tak tahu. Itu awak punya kitab sendiri. Jadi caranya macam mana? Sebab dia kalau dia dapat duit loteri ni, itu kira illegal, tak boleh digunakan untuk undang-undang juga. Maknanya kalau dia nak beli ke apa, duit 1 juta cash, dia kena isytihar harta lah, macam-macam lah. Cukai apa semua, slip gaji apa, kena ada. Ni awak dapat 1 juta, macam mana awak kerja kerani, contoh kan. Jadi cara dia nak cuci tu, dia buat bisnes. Bila buat bisnes, untung ke tak untung ke, itu pandailah dia buat apa, kira-kira. Dia kalau ditanya, ni saya ada syarikat. Syarikat kat SSM tu RM40 pakai nama IC dapat. RM40 setahun Maya. Wah, ustaz ngajar. Bukan, ni contoh orang yang apa cuci duit ni ceritanya. Ni cerita yang saya dapat lah. Kan? Jadi dia cuci duit maknanya daripada illegal kepada legal. Jadi dia boleh gunakan duit tu untuk beli. Pasal apa? Dia jadikan, masukkan dalam bisnes. Modal bisnes orang tak tanya. Ni modal bisnes dapat mana? Tak ditanya. Kalau awak nak beli apa-apa, itu ditanya. Itu yang nak cuci tu. Tu yang bawa kedai-kedai tu, kedai ni, kedai tak apa-apa. Yang penting ada SSM masuk situ, jadi seolah-olah duit yang dia dapat daripada SSM. Tapi tak semua, ni cerita salah satu. Tak tahu yang mana. Wah, ustaz cerita semua macam tu. Tidak. Saya tak cakap, tak tuduh. Ni contoh cerita. Syarikat mana tak tahu, mana tak tahu. Jadi boleh tak saya buat macam tu? Tak boleh dalam kitab. Yang boleh tu, semua sekali 1 juta tu awak wakafkan untuk manfaat bersama. Maksudnya untuk kegunaan orang ramai. Contoh jambatan orang boleh terima lagi. Jambatan. Bilik air orang boleh terima lagi. Dan contoh lain, masjid. Masjid. Dalam kitab, masjid tu memanglah untuk ibadat, untuk kegunaan orang ramai juga. Jalan raya, jambatan, tandas tu orang boleh terima lagi. Tapi bila masjid, kitab sebut masjid, kitab ni betul ke ustaz? Kitab pula dipersoalkan. Tapi sudah saya lupa kitab mana. Nanti siapa yang ingat, balik saya ulang kaji balik. Jadi salah satu duit haram yang boleh cara untuk disalurkan ke mana? Wakaf untuk masjid. Sebab dia kegunaan orang ramai. Tapi masalahnya tak semua orang tahu ilmu yang ni. Maksudnya dia tak mendalami. Jadi ada antara AJK, bukan sinilah, tempat lain yang tak terima. Kalau orang nak, ni duit mana ni awak dapat ni? Ni saya menang loteri, saya nak taubat. Tak boleh, loteri haram. Kita duit yang suci saja. Ni masjid, duit suci saja. Minta maaf, biar awak kotor, najis. Sabar je lah. Masjid yang tak nak, suka hati saya dulu. Masjid Ulu Tebrau je, surau Ulu Tebrau. Luas. Awak tak nak, sudah. Baik. Jadi kena ada ilmu bab perkara ni lah. Itulah saya lupa pula kitab ni. Nanti cari balik. Surah Selagin juzuk 2. Masya Allah. Ada tak Surah Selagin? Kalau ambil kan, dia biar mantap sikit. Surah Selagin juzuk 2. Itu Syarul ambil kan. Kita biar dengar jelas. Saya ingat apa isinya, tapi dalilnya tu nak ingat. Juzuk 2. Syarul buka. Juzuk 2 muka surat. Ingat tak? 230. Ada tanda nak carikan. Wah, ustaz senang je suruh orang lain cari. Penat orang lain mencari. Dia keluar hukum, kita mencari, tak? Lupa.
Banyak sangat benda. Alah ustaz, anak 2 orang dah lupalah itu. Komitmen. Baik. Jadi itu tentang wakaf. Sekalipun orang kafir sah wakafnya meskipun kerana membuat masjid. Ya, Syahrul carikan, saudara Syahrul. Dari itu tidak sah wakaf orang yang dipaksa. Dipaksa tak sah. Kanak-kanak tak sah. Dan orang yang dilarang mengurus hartanya dengan sebab muflis, bankruptcy. Tak sah. Tetapi pemerintah sah mewakafkan daripada Baitul Mal. Kalau pihak pemerintah, sebab tu pemerintah boleh dirikan masjid dan sebagainya lah, wakaf. Baik, itu rukun pertama. Rukun yang kedua mauquf. Yang ini disyaratkan benda atau barang yang boleh diambil manfaat daripadanya. Barang yang tertentu, kekal ainnya, yakni zatnya, dan dipunyai oleh yang berwakaf. Bukan wakaf tu harta orang lain, tak boleh. Baik. Wakif dan lagi syaratnya barang itu boleh dipindahkan miliknya dari seorang kepada seorang yang lain. Sama ada barang itu boleh digerak, seperti gerobok, atau tidak boleh seperti tanah dan rumah. Memang dah tanda ni. Kitab Syarul Salikin Tariqatus Salafi Sufiyah, terjemahan dari kitab Lubabu Ihya Ulumuddin. Asalnya kita Arab Ihya, diterjemahkan bahasa Melayu Syarul Salikin. Siapa pengarang Ihya Ulumuddin? Imam Ghazali. Siapa yang terjemahkan kepada kitab Syarul Salikin? Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ulama Palembang. Dia ada 4 juzuk. Ini juzuk yang kedua, muka surat 101. Bermula fasal yang kelima pada menyatakan kaifiat keluar orang yang taubat itu daripada harta yang dizaliminya itu. Ketahui olehmu bahawasanya barang siapa taubat daripada maksiatnya, ini dosanya itu, padahal ada tangannya itu harta yang bercampur dengan yang haram. Contoh senang, loteri lah. Maka melazim atasnya itu, wajib atasnya itu 2 wazifah, iaitu 2 pekerjaan. Pertama, hendaklah ia membezakan akan yang haram itu daripada harta yang halal. Dan kedua, hendaklah ia mengetahui akan tempat mentasarufkan, mempelbagaikan akan harta yang haram itu. Adapun wazifah yang pertama, pekerjaan yang pertama itu, iaitu pada menyatakan kaifiat cara membezakan akan harta yang haram itu daripada harta yang halal itu, iaitu jika ada harta itu nyata daripada merampas, curi, atau daripada menganiaya orang, tak kiralah ragut ke sebagainya, atau daripada khianat, akan pertaruhan orang, atau harta itu daripada dapat mencuri atau barang sebagainya, padahal ketentuan ainnya itu judi haramlah. Sport toto tu judilah. Main judi tu satu, yang nombor ekor. Nombor ekor dia ada faktor judi. Kenapa? Sebab yang menang saja dapat duit, tak menang tak dapat apa-apa. Maka iaitu mudah bicaranya. Maka jika ia bercampur dengan seumpamanya, iaitu seperti gandum dengan gandum, atau beras dengan beras, atau rial dengan rial, duit, atau barang sebagainya, padahal diketahui akan kadar yang haram itu seperti setengah atau serubuk 1/4, maka lazim, wajib ia membezakan akan sekadar yang diketahuinya itu. Dan demikian lagi jika harta yang haram itu hasil daripada usaha perniagaan yang berdusta, dia berniaga tapi tipu atau khianat, maka iaitu lazim, wajib membezakan akan sekadar yang haram dan mengeluarkan akan dia. Maka jika tiada diketahui akan sekadar yang haram itu, maka lazim, wajib atasnya ihtiyat akan kadar sekira-kira pada zon 50-50. Kuat sangka itu adalah yang dibezakannya itu sekadar yang haram itu atau lebih pada zon, dan takhmin atau dibezakannya sekira-kira jadi yakin akan kadar yang haram itu, seperti orang yang syak pada rakaat sembahyang, maka lazim mengambil akan yang yakin. Kalau macam dalam sembahyang, ni dah rakaat keempat ke 3, ambil yang 3 yang yakin, 4 tu tak pasti. Jadi ni yang loteri ni berapa ni, 1 juta ke setengah juta ni, fikirlah kan. Tengok balik menang loteri kemarin, dia punya
list dia kan. Iklan dia kan ada iklan kan. Kat seorang gambar tengok balik tarikhnya. Oh, nasib baik 500,000. Nasib baik. Tu nasib baik. Kalau 1 juta memang semua sekali lah. Adapun wazifah yang kedua, pekerjaan yang kedua pada menyatakan tempat mentasarufkan, mempelbagaikan akan harta yang haram, iaitu jika ada diketahui orang yang mempunyai akan dia itu, maka wajib memberikan kepadanya. Dan jika tiada ia, maka kembalikan kepada warisnya. Kalau kita curi daripada orang, pulang balik pada orang tu. Kalau orang tu dah meninggal dunia ataupun tak jumpa, warisnya pun tak tahu orang tu kat mana, bagi warisnya. Dan jika ia gaib, maka harus menanti akan hadirnya itu, dan jika tiada diharap akan hadirnya, maka wajib atasnya menyampaikan kepadanya. Kena tunggu. Dan jikalau tiada ketahui akan orang yang mempunyai harta itu, maka seyogianya mensedekahkan akan dia kepada orang fakir. Tak tahu kat mana. Sedekahkan kepada orang fakir atau orang miskin. Fakir macam mana? Dalam kitab Mata'ul Badrain ada sebut, orang fakir ni perbelanjaan yang wajib bagi dia, maknanya yang untuk makan, pakaian, tempat tinggal. Maknanya satu hari dia belanja untuk makan lah, biasanya lah untuk makan, iaitu dia sebenarnya termasuk makan, pakaian dengan apa nama ni, tempat tinggal kan. Jadi yang hari-hari makan lah. Kalau dia memang makannya RM10 satu hari, sarapan, makan tengah hari, ataupun paling kurang makan siang sekali, makan malam sekali, RM10 contohnya. Tapi pendapatan dia untuk satu hari RM4 atau ke bawah, tak sampai separuh. Dia cuma mampu dapat RM4. Itu fakir. Kalau miskin, patutnya dia belanja satu hari RM10, tapi pendapatan dia RM9 atau ke bawah. Kalau tepat-tepat RM10, itu dah kira kaya. Tepat-tepat sah, iya dia kira kaya. Kalau RM11, itu dah mewah. Itu hukum dalam kitab. Biasa gaji sebulan sah, bukan satu hari. Aku kira lah kalau gaji RM1,000, perbelanjaan yang wajib katalah RM1,000. RM1,000 apa boleh belanja Ustaz? Makan kalau satu hari RM10, sebulan dah 30 hari RM300. Tak? Kereta kalau Viva 300 lebih, 300 lebih tu ada lebih. 400. Ini kalau kereta Honda Ketam lagi lah. Itu jangan cerita lah. Itu bukan kaya lah. Baik, jadi contoh Viva. Tak payah nak kereta Ustaz. Motor je lah. Motor dia dah banyak kali aksiden. Tak boleh. Macam saya lah, 3 kali aksiden besar, patah kaki, patah tangan. Tak berani dah naik motor. Dia 3 aksiden tu bukan salah dia, orang lain punya salah, dia yang kena. Kepala je belum patah, tak? Takkan nak tunggu patah kepala baru nak naik kereta. Jadi kereta Viva, dia ambil Viva je 660, tak? Start dah lah Viva 660 pula tu. Jadi 400 dah 700. Habis sewa rumah, tadi berapa tadi? 300, 400 dah 700. 300. Sewa rumah 300 tu Kampung Maju Jaya tu tercorok jugalah dalam. Kalau tepi jalan betul 400 dah sekarang. Kampung Maju Jaya tu kan. Tu kampung tu, kampung. Taman 500 ke atas. Flat apa nama ni, saya pernah duduk flat Mutiara Rini, flat 500. 500. Itu kira murah lah 500. Ada tak? Jadi 1,000 perbelanjaan dia. Kalau dia punya pendapatan 400 atau ke bawah, fakir. Kalau perbelanjaan pendapatan dia 900 atau ke bawah, miskin. Tepat-tepat dikira kaya lah. Dikira kaya. Baik. Jadi bagi kepada orang fakir atau orang miskin, atau belanjakan kepada berbuat kebajikan yang maslahat, ada kepentingan bagi miskin, daripada berbuat madrasah. Ini dia haram, najis, tak nak, kita nak suci. Madrasah ni kitab ni. Madrasah belajar apa? Belajar tahfiz, belajar alim, belajar fikih, belajar agama. Madrasah. Dan masjid. Masjid. Kitab.
Jadi siapa-siapa AJK pegang ni. Jadi ni kami mengumumkan ya, siapa-siapa nak taubat ni duit apa nama ni, kami terima. Janganlah buat pengumuman. Kalau ada orang ni, itu seolah-olah macam nak disuruh. Ni siapa yang pandai main apa nama ni, judi apa, ni nanti taubatlah. Jangan. Itu kan orang salah faham kan. Andai kata ada yang datang pada apa AJK masjid ke apa, cakap ni saya ni nak taubat ni, tapi itulah saya ada duit lebih sikit ni, nak duit haram ni, judi ke apa kan. Berapa? Dalam 1 juta gitulah. 1 juta. 1 juta boleh. Boleh aja. Berapa duit haram dalam RM100? Kami tak nak duit haram je. Wah, RM100 mentang-mentang RM1. Bukan kerana nilai. Bukan kerana nilai. Dah tahu hukumnya. Boleh. Syaratnya bukan dia apa nama ni, nak niat nak bagikan masjid, lepas tu dia tak ada duit, lepas tu dia pergi judi. Bukan macam tu. Dia memang dah ada duitnya tu. Dan membaiki titian. Pertama madrasah, yang kedua masjid. Nampak? Kemudian baru membaiki titian negeri, jambatan. Baru ketiga jambatan, yang ketiga. Dan barang sebagainya daripada segala yang memberi maslahat bagi muslimin. Dah panjang lagi ni. Cukuplah. Itu kalau orang nak bertaubat ada duit haram. Itu caranya. Cuci-cuci tak ada. Cuci-cuci duit tak ada. Itu tak ada. Baik, sambung. Alhamdulillah ada yang hafal dalil kitab. Saya suka ngajar sini pasal apa? Lupa je. Mana Wah, ada yang nyebutnya tak? Kitab sekian Ustaz, juzuk sekian ke surat sekian, baris sekian. Senang, bagus ngajar sini. Baik. Yang kedua tadi, rukun kedua dah sah wakaf rumah atau pohon buah-buahan yang berada di atas tanah dengan sebenar milik orang atau yang disewa, sekalipun kemudiannya akan kena roboh atau dicabut atau ditebang. Lepas itu jika ada gunanya lagi, tetaplah ia jadi milik orang yang diwakafkan kepadanya. Tidak sah diwakafkan manfaat, yakni kegunaan sahaja, seperti duduk dalam rumah sedang rumahnya tidak diwakafkan, kerana manfaat itu bukan ain. Perkhidmatan tak boleh wakaf. Dia kena benda, ada barangnya, nampak, boleh dipegang, sentuh. Dan tidak sah wakaf alat-alat permainan yang melekakan atau benda-benda yang tiada harapan boleh dapat manfaat daripadanya, seperti keldai atau hamba yang sudah tua, atau benda yang tiada boleh dapat manfaat daripadanya melainkan dengan dibinasakan ainnya, seperti makanan. Itu tak kira wakaf, itu sedekah. Macam mana orang nak wakaf? Benda ni tak boleh wakaf, tak boleh dimakan, pakai boleh. Kerana maksud wakaf itu mahu barang itu kekal. Dia barang yang kekal. Baik, yang ketiga, rukun yang ketiga yang diwakafkan kepadanya, mauqufun alaih. Disyaratkan pada orang yang ada pada masa itu serta anak-anak dan cucu-cucunya yang tiada berputus, yakni berpanjangan. Maka tidaklah sah wakaf atas orang yang akan dilahirkan atau wakaf atas anak si fulan padahal fulan itu tidak ada anak. Dia mesti pastilah. Yang keempat, rukun yang keempat, sirah. Disyaratkan ada lafaz yang menunjuk kepada maksud, seperti saya wakafkan rumah ini kepada Zaid dan zuriatnya, atau saya wakafkan rumah ini kepada penuntut-penuntut, atau kepada fakir-fakir, atau saya wakafkan tanah ini jadi mashah apa ni? Tanah ini tanah ini jadi masjid. Wah, mashah. Dalnya tu ada tarik ke atas sikit macam jadi mashah, masjid. Saya wakafkan tanah ini jadi masjid. Baik. Dengan syarat tidak diwaktukan masanya, seperti setahun umpamanya. Maka jika seorang berkata saya wakafkan benda ini kepada Zaid selama setahun, nescaya tiada sah. Dia tak ada tempoh. Dia perpanjangan. Pada melaksanakan urusan wakaf tak boleh setahun, tak boleh. Pada melaksanakan urusan wakaf itu hendaklah menurut apa yang disyaratkan oleh tuan punya wakaf,
al-waqif. Ikut syarat. Maka jika ia mensyaratkan wakaf hostel, hostel bahasa Inggeris, kitab ni memang bahasa Inggeris je. Hostel apa? Asrama. Hotel lain, ini hostel asrama. Maka jika ia mensyaratkan wakaf hostel untuk penuntut kuliah umpamanya, nescaya tidak diluluskan penuntut yang lain menduduki di situ. Dia wakaf ni untuk hostel orang belajar. Tak boleh wakaf tu digunakan oleh pekerja kilang. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali pekerja kilang tu belajar juga. Boleh lah. Atau syaratnya wakaf masjid untuk suatu puak tidak diluluskan orang lain daripada puak itu sembahyang di situ. Jadi syaratnya itu sama seperti nas syarak, tidak harus dilanggar atau diubah-ubah. Baik. Kena ikut syarat. Tuan punya wakaf ada hak menjadi nazir, yakni pengurus atas wakafnya itu. Dan jika ia mensyaratkan orang lain menjadi nazir, pengurus, hendaklah diikut syaratnya itu. Sekiranya ia tiada mensyaratkan siapa-siapa, terpulanglah perkara-perkara itu kepada qadi. Serah pada qadi. Bukan suka hati. Suka hati bergaduh. Serah kepada qadi. Syarat orang yang menjadi nazir itu, pengurus itu, hendaklah daripada orang yang adil. Orang yang adil, orang yang baik lah. Jawatan itu ialah jawatan pengurus. Ia terhak mendapat gaji daripada tuan wakaf jika cukup syaratnya, atau daripada hasil wakaf jika ada. Dan jika tiada hasil, hendaklah dibayar daripada baitul mal atau daripada dermawan-dermawan. Tidak kena atas orang yang diwakafkan kepadanya atau atas pihak yang diwakafkan. Contoh, wakafkan rumah kepada Zaid tadi, Zaid tak wajib bayar pengurus. Yang wajib bayar tu tuan tanah tu lah, yang mewakafkan tu tadi. Ataupun daripada baitul mal. Tuan wakaf boleh memecat orang yang diangkatnya menjadi nazir dan menggantikan orang lain di tempat itu. Dia boleh ada kuasa memecat. Ada kuasa memecat. Itulah beberapa perkara ni, ringkas tuan-tuan tak begitu detail lah. Sebab apa nama kitab pun kitab ringkas. Itulah beberapa perkara tentang wakaf. Baik. Saya dia meninggal. Jawatan kuasa lah, organisasi lah. Individu, tuan individu sendiri. Kalau transfer kepada waris dia. Itulah masalahnya tu, akaun peribadi kan. Biasanya kalau transfer ada disebutkan siapa yang beri kan, daripada siapa. Kecuali kalau bank in tak ada. Kalau bank in daripada ATM daripada DCM, betul ke DCM? CDM, CDM dia tak ada tulis siapa yang masukkan. Yalah, mana dia tahu kan. Dia cuma masuk daripada CDM. Tapi kalau transfer ada siapa yang bagi, syarikat ke kerajaan ke. Kalau transfer kita boleh detect, tanya orang yang transfer tu lah, kena tanyalah. Tapi kalau dah meninggal dunia dan dah diberitahu bank, beku kan, dibekukan. Mana raya. Jadi ya. Jadi kalau ikut hukum asal bukan duit dia lah. Tapi tak tahulah amanah raya cakap macam mana kan. Mungkin boleh dibawa ke mahkamah juga, kan benda tu. Jadi pengajarannya yang pertama, janganlah guna individu punya. Kita tak tahu siapa bendahari kan. Tak tahu siapa yang meninggal dunia dulu kan. Ustaz jangan sebut bendahari meninggal dunia Ustaz, tak. Contoh, andai kata Kang bendahari tak salam ustaz ni Kang.
Andai kata berlaku macam tu, jadi susah. Jadi jangan guna. Yang pengajaran dia satu, jangan guna akaun sendiri. Memang senang saja buka tu kan. Dia paling kurang 2 orang dah boleh buka akaun untuk ni kan. 2 nama dah boleh buka akaun organisasi lah. Kemudian kalau dah berlaku macam tu, kalau ikut hukum memanglah bukan hak dia. Satu boleh tanya yang tukang bagi, pihak yang mentransfer tu lah, mungkin boleh dapat daripada situ. Itu je lah caranya. Pun begitu kena masuk mahkamah juga. Kalau kita sendiri payah, sebab nanti lah berlaku perkara yang lain ya. Jadi dan insya Allah cukuplah kadar ni beberapa perkara, iaitu yang paling utama itulah yang agak orang kata rare lah, ataupun orang kata kontroversi. Duit haram dalam kitab Syarhus Salikin ni, kitab tasawuf ni tuan-tuan, kitab amalan orang sufi, orang ulama-ulama tasawuf. Imam Ghazali asalnya kitab Arab, diterjemahkan bahasa Melayu. Duit haram sah, boleh digunakan untuk buat masjid, madrasah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amal dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.